Apa? Apa? Dua? Perangan apa? Dan saya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kada sallallahu alaihi wasallam. Dan saya dia pula bagi yang menuntut ilmu itu, bahawa berfikir-fikir ia pada demikian menuntut dan belajar itu. Kerana bahawa saya menuntut ilmu itu dengan bermacam-macam pintu ada, dan beberapa usaha dan bersungguh-sungguh yang banyak. Maka janganlah ia paling akan dia kepada ini dunia yang sedikit dan yang hina dan yang binasa. Anda menuntut ilmu, iaitulah kita mengambil satu daripada kurniaan yang amat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan imam kepada amalan. Amalan tidak akan iktiraf tanpa ilmu. Oleh kerana itu, benda yang besar hendaklah diperhati dan dipantau dengan betul supaya tercapai apa yang dimaksudkan, iaitulah mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala, lepas daripada belenggu kegelapan kejahilan, dan lepas daripada keadaan kita terjauh dari Tuhan menjadi hampir, dan keadaan gelap makrifat menjadi terang, supaya kita benar-benar menjadi orang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut dalam syair, dunia itu terlebih sedikit dari yang sedikitnya, dan yang rindunya itu lebih hina daripada yang hinanya. Ya, ad-dunya aqallu minal qalili wa 'ashikuha adhallu minadh dhalili. Ad-dunya aqallu minal qalili. Dunia itu sedikit dari benda yang sedikit, bukan sedikit dari benda yang banyak, sedikit dari yang sedikit. Bayangkan betapa sedikitnya. Sebab itu tidak ada dalam nas Quran dan tidak ada dalam hadis sahih menceritakan dunia ni hebat. Tak ada satu ayat pun, tak ada satu hadis pun, tak ada. Melainkan semua menceritakan dunia ini benda yang sedikit. Mata'un qalil samanan qalila. Ya, satu hari Rasulullah berjalan sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, lalu terjumpa bangkai anak kambing, bangkai anak kambing dan cacat pula. Maka Rasulullah menguji sahabat. Ya sahabat, Rasulullah kata, kalau aku bagi kamu ni, kamu nak tak bangkai anak kambing yang cacat? Sahabat kata, tak nak Rasulullah, kalau hidup pun kami tak nak cacat, apatah jadi bangkai. Maka Rasulullah bila sebut begitu, Rasulullah menyatakan, annad dunya ahwanu minha. Dunia tu terlebih hina daripada bangkai kita. Mana kalau kita boleh pandang dunia macam Rasulullah pandang, confirm makrifat kita akan terpancar nur ni. Nur makrifat akan terpancar kan. Tapi kalau Rasulullah nampak dunia macam bangkai, kita nampak dunia macam mutiara, habis jawab ni. Maknanya pandangan kita sudah jauh terbabas. Walaupun kita mengaku kita jadi umat Rasulullah SAW, tapi pahaman kita tak sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita naklah besarkan benda yang dibesarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kecilkan apa yang dikecilkan oleh baginda. Kabbir ma kabbarallah, saghir ma sagharallah. Maka mentuli ia dengan perhiasannya itu akan kaum-kaum yang membutanya. Ya, mentulikan maknanya orang yang hubur dunianya, telinga dia pekak, mata dia buta panggil. Ya, orang yang gila dunia, yang kepala otak di dunia, mata dia buta, telinga dia pekak panggil. Telinga mana pekak? Telinga batin. Mata mana pekak? Mata batin, basirah. Bukan mata luar terang kan. Mata dalam dia buta, telinga dalam dia pekak panggil. Ya, summun bukmun umyung fahum la ya'lam. Itu maknanya mentulikan akan dia perhiasan. Dia tengok dia perhiasan dunia, oleh kerana makrifat dia dengan Allah tak ada, habis tenggelam. Hanya tu bahayanya kalau orang tidak ada makrifatullah. Maka mereka itu tercengang-cengang dan terpusing-pusing dengan tiada dalilnya. Ya, dia tengang-cengang, dia mengejar dunia, tercengang-cengang, tidak ada dalil yang menunjukkan atas perbuatan mereka itu. Maknanya betul, tepat, tak ada dalil, tak ada hujah, maka dia terbabas. Ya,
la yaghurranna taqallubul ladzina kafaru bil bilad. Semua ayat Quran tu, la yaghurrannak, jangan sekiranya memperdayakan kamu, taqallubul ladzina kafaru bil bilad, oleh pergi-perginya orang-orang kafir zaman baginda sallallahu tu, bawa pergaan daripada ke Madinah, ke Syam dan sebagainya. Itu semua mata'un qalil, mata benda yang sedikit. Quran kata tu semua yang kau nampak besar sedikit. Maka kalau orang boleh pandang sedikit, dunia itu sedikit, makna dia adalah orang dimasuk kalangan ahlil ma'rifah yang sebenar. Bila dia memandang dunia itu sedikit, tapi kalau dia pandang dunia itu besar, ya habis. Bermakna ada masalah rohani dia. Rohani dia ada masalah. Benda yang kecil dia pandang besar, benda satu dia pandang banyak. Sah dia apa tuan? Apa dia? Mabuk lah keling minum sebotol, dia minum 3 kan. Dia jalan toyong ayam, pokok kelapa sebatang, dia kata oh ada 5 batang lah pokok ya, 5 batang apa pokok sebatang, mana dia mabuk ya. Dan mabuk ini lebih dahsyat daripada mabuk minum arak. Minum arak berat kan, ini lagi berat ni. Mabuk minum arak dia panggil mabuk hissi, mabuk luar. Minum pagi mungkin petang dia clear ya. Yang ni mabuk ni lagi teruk ni, kadang-kadang sampai dia hembun nafas akhir tak clear lagi kan. Ghasyiyatkumus sakratan, sakratul hubbil aish wa hubbil jahl, fa inda dzalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wal qa'imuna bil kitabi was sunnah kasabiqina al awwalin minal muhajirin wal ansar al qamaqan, rawahu Aisyah radhiyallahu anha. Memabukkan kamu oleh 2 kemabukan. Ni mabuk batin, mabuk dalam. Apa dia? Hubbil aish, satu kasih dengan kehidupan dunia kan. Ya, dalam minda dan kepala otak dia bangun dunia, tak ada cerita lain. Dunia, orang lain cari juga. Ya, dia dah melampau panggil. Dia jadikan matlamat hidup dia. Kalau tak dapat dunia macam separuh gila kan. Kalau dapat dunia bukan bahagia hidup dia, itu semua gila panggil. Orang tak boleh jadikan pedoman, rosak pemikiran dia mengikut pandangan Al-Quran ya. Memabukkan kamu dari 2, hubbul aish satu, wa hubbil jahli, dan tenggelam mabuk dalam kejahilan ya. Dia tak kenal siapa diri dia, siapa Tuhan dia, daripada mana dia, sekarang di mana, ke mana nak pergi depan ni, langsung tak ada kepala dia ya. Itu kalau kena 2 ni, mabuk dengan kejahilan dan mabuk dengan dunia, jawab dia resiko besar. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, kamu tak akan lihat lagi orang buat amar ma'ruf dan nahi munkar. Habis tu tiang tonggak kepada Islam ialah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bila 2 benda tak ada, habis Islam akan bermasalah. Maka orientalis dibaca semua hadis dan hadis-hadis semua ada dibaca, dikaji. Kekuatan Islam duduk sini. Sekarang kita apa? Mabukkan orang Islam dengan pahaman maddiyah, pahaman kebendaan. Dia tiup kan. Daripada otak orang Islam dah semua menyembah benda, tak ada apa lah. Akhirnya amar ma'ruf nahi munkar pun dia tak buat. Tiba-tiba nak sebut pun salah. Kita nak buat amar ma'ruf muka nangki dia. Ada seorang wakil rakyat ceramah dapat panggil dia nah, kita nak lah buat amar ma'ruf muka nangki, yang kau tunggu muka nangki kau dia ya. Masalah ni Allah karim. Tengok dia mentulikan dan membutakan apabila dia kena hubbud dunia panggil ya, hubbud dunia wa karahiyatul maut, dan benci kepada mati, takut ke mati. Ini panggil apa? Panggil penyakit wahan ya. Maksudnya itu terang dan nyata, dia kata. Tidak berhajat kepada mensyarahkan lagi, kata tuan pengarang. Dan makna mentuli ya, dan memalingkan mereka itu daripada mendengar yang sebenarnya. Dan makna membuta itu memperlindungkan mereka, orang buta terlindung tak nampak, daripada nampak yang sebenar, daripada perkara yang ya, pekerjaannya mana benar mana tak dia nampak, buta gelap ya. Itu dia. Dan sagianya bagi yang mempunyai ilmu bahawa tiada menghina ia akan dirinya dengan tamak dan loba akan barang yang tiada disuruh tamak dan loba. Ulama-ulama dia jangan jadi orang sebagaimana orang yang jahil. Orang jahil kepala otak dia tak ada benda lain, nak mengumpul ya. Tu dalam surah At-Takasur kata Allahakumut takasur hatta zurtumul maqah, melalaikan kamu oleh At-Takasur, mengumpul banyak-banyak. Dan apabila di stop
hatta zurtumul maqabir, sehingga dia dibenam ke dalam kubur dan baru ditukanjat. Ya, jadi orang yang dah beri ilmu, nur ilmu tu ada, maka jangan dia menghinakan diri dia kepada tamak dan loba, kepada barang yang tidak disuruh tamak. Ya, tak ada ayat Quran, tak ada hadis Nabi, bahkan bid'ah. Ni bid'ah ni Wahabi kena dengar. Asyaddu ayu akbar bid'ah min hubbid dunya. Ya, ayul akbar, apakah yang terlebih besar daripada bid'ah tu? Min hubbid dunya. Hubbud dunya tu ialah bid'ah yang paling besar kali ni. Tapi tak ada orang sebut benda ni. Orang sebut bina apa? Usalli, talqin, benda mukhtalaf dibincang. Ni hubbud dunya ni bid'atul kubra panggil. Ya, bila hubbud dunya sampai peringkat manusia boleh gadai agama kan. Ya, yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Mereka jual agama dia kena nakkan harga dunia yang sedikit. Sebab tu Rasulullah pesan kat kita, badiru bi'amali salihah, bersegera pantaslah kamu mengerjakan amal yang saleh. Fasatakunu fitanun ka qita'il lailil muslim, akan datang zaman sebagaimana sepotong malam yang gelap. Apa maksud dia? Dah gelap manusia tak kenal lagi. Dosa pahala dia tak ada ambil kira lagi dah, syurga neraka langsung tak ingat. Ketiga itu yusbihur rajul mu'min wa yumshi kafira, pagi dia beriman, petang dia kafir dengan Tuhan. Ya, punca dia apa jadi itu? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agama dia, kena nakkan dunia yang sedikit. Dia nakkan pangkat, digadai agama dia. Dia nak jaga dia punya geng dia, sekutu-sekutu dia kan, di kalangan kafir tadi, sanggup dia raikan pendapat-pendapat si kafir laknatullah kan. Ya, tak tergasa hati kita nak baca kunut sahabat kita dilanyak, kita nak baca kunut pemetikan, apa kerja bodoh ni. Tu jadi ni ada nak raikan. Jadi hina, jadi bangsat daripada binatang ni gitu. Ya, kalau kena penyakit ni dia jadi lebih hina daripada yang kaki empat. Quran sebut, bukan saya sebut tu. Ya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sesungguhnya Ta'ala akan aku lempar dalam neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Punca ada hati, ada akal, boleh mikir, tapi mereka tak memikir apa tanggungjawab di negara Ta'ala. Ada mata, tak kerti melihat ayat-ayat Allah, tak kerti melihat hadis-hadis Nabi, tak kerti melihat pengajaran-pengajaran yang dikupas oleh ulama-ulama yang mengenali Tuhannya, ulama yang muktabar. Ada telinga, tak kerti dengar ayat-ayat Allah. Maka orang ini Quran kata ulaika kal an'am, macam binatang kaki empat. An'am ni ialah binatang ternak yang berkaki empat. Ayam tak masuk an'am, itik tak masuk. Ya, itik serati pun tak masuk. Ya, yang masuk kan an'am kaki empat. Apa yang paling besar ternak kaki empat? Unta. Bukan enta, unta. Ya, kan enta pula berat ni. Unta punya. Unta, lembu, kebau, kambing, biri. Maka dia dengan biri kambing lebih dahsyat. Biri kambing lagi baik. Ya, biri kambing lebih baik kalau dia tak guna dia punya mata untuk mengenali Tuhan, telinga dia untuk makrifat akan Allah Ta'ala, dan kalbi dia untuk mengenal Tuhan. Kalau dia tak kena, maka dengan binatang lagi baik. Itu sebab bila dimukasyafahkan, ya, rafa'tul hijab, aku buka hijab kepada awliya, nampak? Ya, kepala lembu, kepala babi ada, kepala macam-macam ada. Dan ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apabila seorang pemuda berkhidmat dengan dia, habis khidmat, dia kata, ya Sayyidi Syekh, doakan saya, aku doakan kau jadi orang. Besok pagi lagi minta doa lagi, aku mau jadi orang. Tuan Syekh si doa saya jadi orang ni, lain tak ada ke dia? Ambil kasut aku ni, kau pakai sarung kasut dia, kau tengok dalam masjid. Dia tengok dalam masjid, dia tunduk, yang rokok baca Quran macam kepala dia kan. Yang kekal atas kepala insan tak berapa orang, semua kepala haiwan kan. Itulah muka kau tengok dia. Tuan hijab. Sebab tu tak akan dia lempar dalam neraka ala suratil adam takriman lahu. Allah Ta'ala tak lempar dalam neraka melainkan diubah muka, rupa binatang macam-macam. Tapi orang kenal lah tu dia. Ya, sebab memuliakan Adam alaihi salam. Tu maknanya. Maksud dia terang dan nyata sini, ya. Dan sahagianya bagi yang mempunyai ilmu dan bahawa tidak menghina akan dirinya dengan tamak. Mana ulama bila dia tamak dengan dunia habis, dan dia akan jadi hina. Tamak ni sifat qalbi, dan kebanyakan jadi rosak sifat qalbi. Yang jadi kafir punca qalbi jawab dan, ya, nafsu jawab dia Qabil Habil, dunia, dia bunuh adik dia dan, ya, kes tu tengok tu. Tu
Lagi jadi kufur dia apa? Ulama apa? Bani Israel. Ya ahlal kitab. Punca dia apa? Ya. Punca dia apa tuan? Hasadan min indihim. Dihasad dengan Rasulullah SAW. Ya. Hasad punca apa? Sifatul qalbi. Ya. Iblis jadi kufur, tak nak sujud, sifat apa? Qalbi. Aba wastakbara, takabur, sifat apa? Qalbi. Semua qalbi. Sebab ilmu qalbi ilmu paling besar. Dia menyucikan tempat tilikan Allah Ta'ala. Dan di sini sebab apa? Tamak. Siapa jadi kafir dengan tamak? Qarun. Qarun siapa dia? Ulama. Qarun hafal Taurat. Tak sampai angka 10 orang boleh hafal Taurat. Sampai 10 orang. Berat Taurat. Tapi Qarun minal hufaz, daripada orang yang hafal Taurat. Bila Allah test saja dia, sebab Nabi Musa ada ilmu kimia. Ya. Bukan ilmu kimia, mana ilmu dia boleh tahu asal macam dalam bumi tu pencantuman logam gini boleh jadi emas. Dia tahu ilmu tu, dia tahu. Ya, kalau di Melaka dia ada orang arwah tuan guru Haji Wahid tahu kan. Haji Hussein pun tahu. Dia buat. Dia jadi dia test dekat apa kedai, oh Cina kata ini emas nombor 1 punya haji dia. Lepas tu ada orang nak apa? Nak belajar dengan dia. Kau tengok pondok aku dah sengit dia kata. Tak payahlah dia kata. Kan kau jadi karun kan kata. Kalau aku nak pakai lagi banyak nak pakai tu. Ya, adik tak ajarlah. Jadi tak adalah karun kat negeri Melaka. Kalau dia ajar tak ada karun kat negeri Melaka kan nombor 2 nanti. Jadi apabila ringkas cerita dia dapat ilmu tu, habislah. Dia punya kunci dikunci gedung je tuan, 70 ekor kuda. Bayangkan kalau emas 70 ekor kuda pun dah tak zakat lagi dia nampak. Gedung kunci dah, berapa banyak dia tak tahu. Turun ayat zakat habis. Dia tolak. Ini bukan ayat zakat yang Musa. Ini kau dengki dengan aku. Habis tolak ayat Quran tak kafir dan pum. Ya, tak cukup lagi dia cari perempuan penzina, diupah dengan emas yang banyak. Dia suruh perempuan tu berzina. Lepas perempuan tu mengandung saja, dia suruh perempuan tu istihar tengah-tengah khalayak ramai, aku berzina dengan Musa. Nabi Musa pun kena fitnah dengan betina kan. Jahat tak jahat dia orang ni. Bila hari bercara tuan sentak habis kan. Dan dia turun mengikut lama sikit-sikit sampai kiamat baru dijak bumi ke-7 tu. Walaupun azab dia kan. Itu punca apa? Tamak. Ya. Sebab tu dalam hikam kata apa? Ma basaqad aghsanu zullin illa ala bizri tamain. Tidak merantingnya ranting hina dalam diri seorang, melainkan dia tumbuh dari biji benih tamak. Tamak ibarat benih, bila jadi sebatang pokok dia keluar dahan. Dia keluar dahan, dia keluar aghsan, ranting tu banyak. Penuh dengan ranting kehinaan dalam diri seorang, terutama kalau ulama ada sifat tamak. Ulama bila menghadap dia kalbi daripada dunia je habis, tak boleh pakai. Ulama tu tak boleh pakai. Itu bukan ulama, itu panggil ulanya ni. Ya, ada ulau dalam semak ni banyak ini kan. Ya. Sebab tu ulama Rasulullah bagi pangkat tinggi, tapi jaga. Al ulama umana rusul. 2 syarat ada. Malam yukhalitus sultan wa idakhilud dunya. Fa iza khalatus sultan wa dakhalud dunya faqad khanu ar-rusula fahzaruhum. Ulama tu pemegang amanah nabi-nabi dan rasul-rasul. Bukan kecil anak punya pangkat. Tapi 2 syarat dia kena ada. Malam yukhalitus sultan, selama dia tidak dijadikan kalau orang panggil tergompah oleh pemimpin yang zalim. Orang kuda, ulama dikudakan oleh pemimpin yang tak betul. Banyak hari ni. Yang keduanya, selama dia tidak masuk fahaman madiyah dalam kepala dia. Ya, bila masuk fa iza khalatus sultan wa dakhalud dunya. Bila masuk dia maknanya dalam jadi tukang mak yes orang panggil. Apa sultan buat yes, tak betul pun yes. Dia panggil mak yes gitu. Bukan mak no. Ya, satu. Dan masuk fahaman benda, maka Rasulullah labelkan dia faqad khanu ar-rusulah. Itulah pengkhianat nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi ada ulama yang jadi pengkhianat bagi Nabi dan Rasul. Jaga-jaga. Fahzaruhum, tinggalkan ulama yang pakai ucapan dia, yang pakai kenyataan dia menyesatkan kamu. Punca dia mana? Punca dia pada asal niat dia dalam cari ilmu tak betul. Ya, sebab al-alim iza arada bi ilmihi wajha Allah habahu kulli syai' wa iza arada an yuksira bihil kunus haba min kulli syai'. Orang alim masih dicari ilmu tu kerana Allah, maka Allah Taala bagi karamat. Manusia tengok dia gerun. Dia bercakap atas lisanullah, mana atas kalam Allah Ta'ala. Dia tak lagi, itu ada karamat. Tapi bila dia cari ilmu tujuan nak ayyuk sirabihil kunus, menghimpun gedung dunia, maka Allah Ta'ala jadikan terbalik. Dia takut pada orang. Dia nak cakap tengok orang dulu.
kan tak boleh cakap kan orang hati. Cakap kan orang ambil hati, tak ada hati-hati. Kita nak jaga apa? Redha Allah Taala. Redha Tuhan kita dapat selamat. Tuhan tak redha neraka jahanam tempat dia. Ya. Kita duduk atas dunia bukan nak jaga orang. Kita hidup atas dunia nak jadi hamba Allah. Izharul abdi, menzahirkan ubudiyah hambaan, itu tugas kita. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Habis. Dan saya kira bagi yang punya ilmu bahawa tiada menghinakan dirinya dengan tamak dan haluba. Barang yang tiada disuruh tamak dan haluba. Satu cerita seorang ustaz ni, dia bila belajar mengajar kan biasa orang bila dia balik orang bagi salam kan, orang bagi hadiah. Salam apa? Salam keruk ni. Ya. Jadi sampul yang diberi itu mana-mana masjid surau dia tak tengok pun. Dia masuk dalam bakul dia baling. Jadi hati dia tak tahu. Surau ni beri berapa hadiah, ya. Surau ni ke masjid ni tak tahu. Kadang-kadang ustaz dia tengok kalau dia tengok tebal sikit, oh ni banyak 300 ni. Hujan pun datang ke jauh. Ribut peti datang aja buat tebal. Ya, kalau yang nipis kan dia kata ada busur sikit itu. Itu otak kepala apa? Ustaz kepala lembu panggil. Ini kalau bercakap takkan masuk. Dia masuk sini kelas sini. Dia takkan terjun ke qalbi dan ya. Syahid Ustaz Ibrahim Mahmud. Ustaz Ibrahim dia kenal kan? Dia pergi mengajar tentang 20 km. Tiba-tiba dia gabung kocek dia tak ada duit. Dia pun terlintas, sekarang nak lepas ceramah kan nak bagi ke belanja budak-budak ikut anak murid ni kan, minum air ke apa kan. Dia pun terlintas hati dia, akan lepas ceramah orang dia bagi. Dia terlintas tu, dia pusing balik kan. Dia pusing balik berpuluh kilometer dah pergi balik. Dia naik atas masjid kat pondok dia sembahyang sunat taubat. Dia sembahyang sunat taubat, bertaubat dengan Allah Taala betul-betul. Dia turun balik, start kereta balik, pergi ceramah balik. Bila balik anak murid tanya, kenapa tuan guru lain pada hari ni, dah jauh dah pusing balik. Dia kata aku betulkan niat gitu. Dia pun cerita ni. Kita pun tuan, itu biasalah dia kata kan, sambung. Habis lah tu ustaz anyut. Banyak ni tuan, kalau bercakap pun macam wali tuan. Ya, tapi dia punya perangai na'udzubillah. Qalbi dia tuan, qalbi. Tuan tengok kat dalam tu. Ya, sebab berkata Profesor Rajab Did, Profesor Dr. Rajab Did di Sirah, pimpinan Mursyid Naqsyabandiyah, ulama besar, profesor dan wali. Dia punya bacaan kitab sedap tu. Dia kata kamu tengok orang tu jangan tengok luaran. Nak kenal orang tengok qalbi dia. Kau jangan tengok luar, orang boleh berlakon. Ya, nak buat jubah 2 minggu dah siap dan nak beli serban harga kalau pasal lagi banyak jual. Kejap je balut dah ni. Poin besar tu kan. Kan payah sangat dalam dia, betul tak dia menghadap Allah Taala. Maka nak suluh kalbi mesti dia ahli kalbi. Kalau dia bukan ahli kalbi, dia tak kenal kalbi orang dan ni. Kalau dia ahli kalbi, sab dia ukuh je dia nampak dan ni. Pada Syaban dia pakai ukuh kalbi boleh dan tak ada kerja pula kita nak tengok orang berjadah kan. Ya, gunakan kalbi kita menghadap dia. Itu yang sebenarnya. Dan bahawa melihat dan beringat daripada mengerjakan pekerjaan yang jadi kehinaan ilmu dan ahlinya pada dengan bahawa menghantar ia akan dirinya dalam tempat-tempat kehinaan yang keji. Ya, kan tempat-tempat yang tak sepatut dengan dia ada, padahal dia ada ilmu. Tujuan dia nak dapatkan nama, nak dapatkan wang ringgit, maka dia menghina diri dia. Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli dan ini ulama dipanggil mujtahid apa ni? Mujtahid tarjih. Ya, kita ada fiqh mazhab Syafi'i dia luas daripada mazhab lain kan. Ada 3 mujtahid. Mujtahid atas sekali mujtahid mutlak macam Imam Syafi'i itu. Manis tambata bi qawaidi. Dia istimad hukum dengan kaedah dia sendiri. Yang bawah ni mengistimad hukum dengan kaedah imam. Manis tambata bi qawaidi imamihi. Dia istimad hukum dengan kaedah Imam Syafi'i. Bawah dia ialah mujtahid fatwa. Al-Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Bawah dia pula mujtahid tarjih. Dia mentarjih kalam ulama atas. Ya, Ibnu Hajar dan juga Syekh Ramli. Jadi Ibnu Hajar ni dia seorang yang susah. Syekh Ramli ni orang kaya. Kan? Dia pelik ilmu dan kalau dulu alim Ibnu Hajar, Syekh Ramli alim dulu. Syekh alim mengaji dah alim dulu dah. Sehingga Ibnu Hajar ni rasa macam orang kata nak putus asa dah. Ya, dia pun lari ke bukit sebab nama dia Ibnu Hajar. Dia masuk dalam gua, dia tengok batu tu lekuk. Dititik oleh air yang lembut tapi oleh kena istiqamah. Akhirnya lekuk batu tu. Dia ambil pengajaran situ, dia pusing balik, dia mengaji balik. Dia speed balik, pum, meletup.
Ya, dia punya kehebatan ilmu sangat dahsyat. Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, tu. Sehingga dalam mustalah fiqh, kalau kita mengaji dalam mustalah fiqh, bila bertembung antara dua kalam, Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli, ditakdimkan pendapat Syekh Ibnu Hajar. Kehebatan dia. Nak cerita di sini apa? Dia ni orang miskin. Kan? Jadi bini dia ada oek sikit lah kan. Orang perempuan biasalah kan. Tak nama dia orang perempuan. Marah hari ini. Orang perempuan ni kata tuan guru saya Al-Alim Mu'allama Al-Waliyul Kabir Sayyid Syekh Abdul Rashid Alim 4 mazhab. Dia kata orang perempuan ni bincang boleh, pakai jangan ni. Dia nak marah dia, marah dia. Ngampun kau dia tu. Itu kata dia, bukan kata saya kan. Ya kita keluar tu Adam keluar daripada syurga ke siapa dia kata? Ya perempuan kata, musyarat boleh, pakai jangan ni. Marah dia. Ya dia nak marah dia. Ya. Sebab perempuan ni ada standard lah tuan-tuan ni. Kalau dia pandai jaga, dia jadi cantik. Kalau tidak, Nabi kata laulan nisa la'awilallahi haqqan ibadati. Kalau kaum perempuan tak ada atas muka bumi ni, kaum lelaki akan dapat beribadat 100% cantik. Tapi ada kaum perempuan berpusing-pusing kepada lelaki dia kerja. Ulama' pun jadi terlingkup pun ada, kira betina. Tak tu. Ya. Dan perempuan pula kalau dia pandai jaga, telah angkat martabat dia. Mar'atus salihah khairun minad dunya wa fiha. Perempuan yang salihah harga dia lebih tinggi daripada dunia dan isi dunia. Maka dia pilih mana? Dia nak jadi yang tinggi atau pengacau, itu dua je lah. Ya, kalau dia pandai pilih, syurga nanti dia. Kalau dia tak pandai pilih, neraka nanti dia. Lelaki pun sama juga. Kau tak pandai pilih, kau neraka tempat dia. Ya. Jadi nak ceritakan Ibnu Hajar apa? Bila bini dia berbunyi dia kan, dia kata Syekh Ramli punya rumah banyak ada esbok, kalau macam kita lah kan, ada peti air ada kan, ada kayu jati. Lama hari besar-besar kan, dia cocok laki dia kan. Sebenarnya ajar mai sini lah, dia kata mai pergi ke mana bang? Kita pergi kat telaga dia kata. Ya, apa pula orang tua ajak pergi kat telaga ni dekat Pigi ni kan. Dia pun ambil berdi, bawa air, dia cedok. Dia pun cedok je kan, dia panggil isteri Ibnu Hajar ni, dia panggil tengok tu dia. Air, tengok air kan berdiri. Dia angkat sap terus bertukar jadi emas tuan. Kau nak ni ke? Nak Ibnu Hajar dia. Tak nak, kita nak Abang Hajar. Orang tahu. Orang kau tahu Abang Hajar kau wali besar. Dia angkat dia dan air sap terus air tu bertukar. Dia macam kun fayakun tuan ni. Apa dia nak aja snap tuan jadikan. Ya tu dia tahu selender dia tak nak. Bang kau tahu rahsia. Kau punya abang tu kan orang sebarang orang. Ya dia klikik-klikik dengan kau, dia lain-lain. Dia angkat emas tuan tu berganjat kau, dia tak nak Abang Hajar. Apa dia tahu. Si Ibnu Hajar tuan ni wali tuan. Dia bila menulis tentang padam api, dia bertangan dia keluar api, nur cahaya seterang. Dia mengarang. Ya. Kita kalau malam go suruh tik kuku ada kan. Tik kuku. Tangan depan lengur ni tak boleh gerak apa-apa. Rupanya malah tarik. Kalau malah tarik dia laju, gua bersengal, gua malah zikir. Padan tangan kau kekot. Allah karim. Allah. Maka bahawasanya memeliharakan daripada ini perbuatan lazim supaya tidak melazimkan menghinakan ilmu dan ahli. Title ilmu yang dekat kau tu kamu jangan letakkan kamu dengan hubbud dunia. Ulama letak hubbud dunia, bom berdebu dia tu. Ya, itu maknanya. Allah. Dan bahawasanya adalah tawaduk, yakni merendahkan diri, dan bermula tawaduk itu satu kelakuan yang antara takabur dan hina. Takabur membesarkan diri, itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. La'anallahu 'alal mutakabbirin, Tuhan tak laknat orang yang bertakabur. Dan hina diri tak tentu pasal menghina sampai ya macam nak menyembah makhluk atau tak boleh, di tengah-tengah tu. Ya, dan demikian itu dipanggil iffah. Ya. Yakni terpelihara daripada yang haram. Iaitu satu kelakuan yang antara takabur dan hina. Diketahui dengan demikian itu dalam kitab Al-Akhlaq. Jadi maknanya ilmu yang kita nak masuk dalam kalbi kita, mesti kalbi itu bersih. Dan bersih di antara dia pada sifat yang mengotorkan dia ialah at-takabbur. Sebab bila takabur masuk sap aja, tak boleh masuk. Ilmu tak akan masuk dengan cantik. Tempat kotor dia tak akan masuk. Sebab tu kena bersifat tawaduk. Kita kalau mengaji tentang tahulah kan, masa belajar pondok, kadang-kadang orang kita mengaji pondok dah tua pun nak mengaji kan. Jadi budak-budak yang baru mengaji tu kadang belas tahun dah boleh baca kitab Arab tak ada bagi kan. Jadi kita datang lewat ni kan, kena mengaji lah, jangan pandang umur. Oh ni budak lagi, budak dia buka kitab Arab tak ada bagi dia boleh baca, melopong kita. Kita ada bagi baca tak betul lagi.
Ya, jadi maknanya apa? Dalam bentuk ilmu, ya, tua muda lain cerita. Tua umur, ilmu dia lagi tua daripada kita. Kita tua umur dia, lepas tu tua bangka. Ya, dia tua ilmu, pengalaman ilmu dia banyak, kita kena ngaji lah. Sebab Imam Syafi'i kecil dia panggil syekh. Syekh dua makna, tuan. Man balagha arba'in, orang yang sampai umur 40 tu panggil syekh. Ya, ataupun man balagha rutbatan, mereka sampai martabat macam Imam Syafi'i, 7 tahun dah hafiz Quran, 15 tahun dah boleh dia naik peringkat mujtahid mutlak. Bayangkan besar kan. Sekarang mujtahid mutlak tak ada siapa boleh berjejak sekarang. Walaupun pintu ijtihad tidak ditutup, tapi orang tak boleh jejak. Al-Imam Suyuti nak masuk pun keluar balik. Ya, kaedah dia buat kena kaedah Imam Syafi'i. Itu maksudnya Imam Syafi'i kecil lagi dah dapat pangkat syekh. Maknanya apa? Orang yang sampai rutbah ketinggian yang besar. Ya, itu dia. Habis itu. Jadi kita pertama apa tuan, nak tambat biar Allah Taala kekalkan, maknanya nikmat menuntut ilmu dan nikmat beramal dengan dia, kita banyak syukur kepada dia. Ya, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat mana ilmu yang diberi. Ya, sebab Rasulullah menyatakan, ya, dalam hadis banyak dalam bab ini, sehingga Rasulullah memberikan, ya, mana offer supaya kita tengok, man arada an yanzura ila muntaqa illahi minan nar falyanzur ila almuta'allimin wal mustamin. Al hadis. Barang siapa yang minat dan suka nak tengok wajah orang yang akan dilepaskan daripada neraka jahanam tu, sila tengok pada orang ahli ilmu. Mana yang suka mencari, mengajar, mencari, beramal, maka insya-Allah dia mendapat kasih sayang daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian telah bersyair al-Syekh al-Imam al-Ajal ila akhir, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya ma salafa min muslimin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ini makan bawaan. Ada makanan. Bismillah. Ya.